Alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ustaz apa? Buku saya dah bagi orang banyak kali dah. Ni buku bancik. Bancik pun tak tanda, selalu ponteng. Ustaz apa siapa tanda? Yang last sekali kita berhenti 59. Kalau yang ada mutalib yang cakap, memang saya percaya. Setiap minggu depan sini 39 yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bil ulmihi fi daraini Allahumma amin. Telah menulis pengarang kitab ini Kiai Haji Zain Syukri rahimahullah. Allah merahmati beliau, Allah kekalkan beliau dalam kerahmatannya, dalam nurnya, dan kekalkan beliau menjadi asbab nur kepada semua umat Islam. Dan Allah merahmati dan menjaga kita juga, guru kita Walid Al-Malik, dengan izin walid kita membaca kitab ini. Setelah kita mohon izin juga kepada waris Kiai Zain Syukri ini, mudah-mudahan menjadi penyempurnaan asbab barakah sehingga kita memahami erti pengabdian yang hakiki kepada ilahi, insya-Allah. Sifat dan keindahan Allah. Ketahuilah wahai orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, bahawa setiap manusia yang lahir ke dunia ini dikeluarkan Allah dari perut ibu tiada mengetahui sesuatu pun. Mereka dalam sifat lemah, tuli, buta dan bodoh. Kemudian didatangkan Allah sifatnya. Maka kalau nak kata benar-benar yang ada pada kita tu apa? Yang ada pada kita adalah tiada. Apa yang ada pada kita? Tiada. Itulah nak kata yang ada pada kita ada. Yang ada pada kita adalah tiada. Tiada itulah milik kita. Ya. Bahkan diri kita ini pun tiada. Kita hanya diadakan. Jadi bila benar kita memahami kita ini tiada, baru benar kita ini meyakini Allah itu ada. Jangan ada dua yang ada, mesti hanya satu saja yang ada. Ya. Lalu kemudian Allah datangkan sifatnya. Jadi segala sifat yang ada pada kita ni siapa punya? Allah punya. Ni kalau nak buat, kalau kita nak ulang kaji balik, ni sifat ma'ani. Sifat ma'ani, iaitu sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan. Disertakan Allah pada tubuh manusia keindahannya, seperti telinga berhimpun dengan pendengaran, mata berhimpun dengan penglihatan, otak berhimpun dengan akal, dan jasad berhimpun dengan roh. Dengan demikian manusia wajib bersyukur kepada Allah kerana dapat menunaikan perintah Allah. Jadi sekarang ni kita lakukan ibadat dulu baru Allah bagi ganjari, ataupun awal-awal Allah dah ganjari kita untuk kita beribadat? Adakah kita beribadat dulu baru Allah bagi ganjaran, ataupun awal-awal lagi Allah dah bagi ganjaran untuk kita beribadat? Jawapannya, awal-awal lagi Allah dah bagi ganjaran untuk kita beribadat. Maka jangan kita duk perasan ibadat kita itu untuk mendapat ganjaran. Faham tak? Jangan kita perasan ibadat kita untuk mendapat ganjaran. Kalau fiqh memang kita difahamkan ibadat itu untuk diganjari, itu fiqh. Tapi kalau dalam tasawuf, dalam tauhid dan tasawuf, ibadat itu bukan untuk diganjar, untuk mendapat ganjaran. Ibadat itu untuk menyatakan kesyukuran daripada ganjaran yang telah Allah berikan dari awal. Dan kita minta ke ganjaran yang pertama tu, dia panggil ni'matul ijad wal imdad. Ni'matul ijad, nikmat diciptakan. Nikmat diciptakan. Jadi nikmat diciptakan tu atas apa? Atas asbab kita ke? Tak. Bukan atas sebab. Bukan dengan sebab sesiapa Allah Ta'ala nak menciptakan. Memang Allah nak menciptakan dah. Di atas kehendak Allah menciptakan. Jadi penciptaan Allah itu satu nikmat. Penciptaan Allah kepada kita ni adalah maknanya tanda ihsan Allah kepada kita. Maka dalam Quran kata tidaklah ihsan itu melainkan kena dibalas dengan ihsan. Ma jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah ada ganjaran bagi yang baik melainkan kebaikan. Tidak ada ganjaran bagi ihsan melainkan ihsan. Maka sekarang ni siapa yang mula-mula berihsan dengan kita? Allah. Maka oleh kerana Allah mula ihsan dengan kita,
maka selayaknya kita membalas ihsan Allah dengan ihsan. Jadi bila kita membalas ihsan Allah dengan ihsan, iaitu patuh pada syariat dan hakikat, patuh pada agama Islam ini, syariatnya dan hakikatnya, maka Allah pun menjanjikan kita bahawa ihsan kita ini Allah akan janjikan ihsan lagi. Ihsan yang kedua ni pula, kita kena mensyukurinya dengan kita berlaku ihsan lagi kepada Allah. Dengan cara apa? Kekal ibadat lagi. Maka akhirnya putus tak hubungan kita dengan Allah? Tak terputus kalau benar kita mencapai ihsan. Ihsan itu apa? Mudahnya berbuat baik. Baik dalam konteks apa? Berbuat baik dalam konteks memandang Allah. Selagi tak pandang Allah, tak akan jadi baik, dan mustahil baik walaupun kelihatan baik dan diiktiraf baik oleh manusia. Sebab Allah Ta'ala guna ihsan. Allah Ta'ala tak guna wama jazaa'ul khair ilal khair. Bukan. Tidaklah ganjaran bagi kebaikan melainkan kebaikan. Tak. Allah Ta'ala bagi ganjaran apa? Ihsan diganjari dengan ihsan. Macam tu. Alright. Jadi dalam pendekatan yang lebih halus, bila kita beribadah sebenarnya adalah untuk mensyukuri ihsan Allah kepada kita dengan ihsan. Tapi macam mana cara untuk berihsan dengan Allah? Itulah kena iman, Islam, ihsan tu. Dengan ad-din. Jadi Nabi SAW diutuskan kepada kita untuk mengajar kita bagaimana untuk membalas ihsan Allah dengan ihsan, sehingga ihsan kita ini Allah balas lagi dengan ihsan, dan berterusanlah keihsanan itu. Maka semakin nikmat, semakin mendalam dalam memandang itu. Itu Mama jazal ihsan ialah ihsan. Jadi kalau awal-awal lagi Allah dah bagi ganjaran kepada kita tanpa ada sebarang asbab, kenapa tiba-tiba bila kita beribadat sekarang ni, kita rasa ibadat kita tu untuk mendapat ganjaran lagi? Bukan. Nampak tak? Kita ni lapis kedua dah ni. Faham maksud saya? Lapis kedua iaitu ihsan yang pertama, utama memang dari Allah. Mutlak Allah nak bagi. Jadi oleh kerana mutlak Allah nak bagi, memang Allah Ta'ala akan dominan dalam muamalahnya, dalam mentadbir kita ni. Allah akan dominan dengan sifat ihsannya, sifat rahmannya, sifat rahimnya akan dominan. Sebab itulah siapa yang berputus asa kepada Allah, tidak ada lagi rahmat Allah padanya. Sebab apa? Sebab Allah mencipta kita pun dengan ihsan, kasih, rahmat. Tiba-tiba kita putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu habis. Dengan demikian, manusia wajib bersyukur kepada Allah kerana dapat menunaikan perintah Allah. Orang yang makrifat hendaklah merasakan bahawa ibadah yang dilakukan itu dengan sifat Allah. Garis kat situ, dengan sifat Allah. Ibadah yang dilakukan itu dengan sifat Allah. Siapa yang beribadah merasai dengan sifat diri, betul ibadahnya sah kalau sempurna fiqh, rukun dan syarat. Betul ibadahnya makbul kalau dia memahami tauhid di peringkat i'tiqadiyah. Dia faham sifat Allah, sifat Nabi dan hari akhirat, perkara-perkara gaib itu dia faham, maka makbul. Tetapi dia beradab tak kepada Allah? Jawapannya dia tidak beradab kepada Allah. Jawapannya dia tak beradab kepada Allah. Jadi orang yang tidak beradab kepada Allah tidak ada tempat di sisi Allah. Tak ada tempat di sisi Allah. Jadi cikgu yang suka marah pelajar-pelajar ni sebab pelajar-pelajar tak beradab, maka mungkin pelajar-pelajar itu tak beradab dengannya. Allah yang mentadbirnya kan? Allah yang mentadbir pelajarnya itu tak beradab dengannya. Mungkin kerana dia itu sendiri tidak beradab dengan Allah. Bagaimana cara kita tak beradab dengan Allah? Merasai kita mengajar dengan sifat diri, bukan dengan sifat Allah. Merasai kita mengajar dengan ilmu yang ada pada kita, dengan latihan kita, dengan persediaan alat bantu mengajar kita, dengan pembacaan kita, tanpa ada disandarkan kepada barakah, rabitah, hubungan dengan guru dan perguruan sanad. Maka itu tanda kita tak beradab dengan Allah. Maka Allah akan menyediakan murid-murid yang tidak beradab dengan kita. Kemudian tidak ada kerahmatan Allah dalam hubungan murid dan guru itu, maka guru akan marah-marah, akan pukul-pukul murid sampai mati. Murid pula akan menganiayai guru sampai guru itu jadi bosan dan sebagainya. Akhirnya kau nak belajar, kau tak nak belajar, sudah. Tidakkah itu yang berlaku dalam sistem pendidikan kita? Jawapannya ya. Jadi buatlah macam mana modul pun, modul kat mana-mana buatlah macam mana pun, takkan boleh selagi tidak digerakkan usaha tauhid memandang Allah ini. Yang ini memandang sifat Allah pada kita. Itu benarnya. Mudah-mudahan ada kebaikan lah, insya-Allah.
minggu lepas ataupun 2 minggu lepas kita ada buat pendedahan lah tentang kepentingan tauhid kepada guru-guru wakil-wakil, guru-guru agama seluruh Malaysia. Setiap negeri dia ada hantar wakil-wakilnya dalam 2 orang ke 3 orang. Tak silap saya, semua negeri ada hantar wakil. Jadi saya mohon ayahanda bonda semua berdoa agar wakil-wakil setiap negeri itu function pula ke negeri masing-masing dengan memanggil wakil-wakil di setiap daerah pula. Jadi PhD saya pun alhamdulillah dah submit hari Jumaat baru ni. Terima kasih atas doa. Akhirnya baru submit, baru tak lulus lagi. Viva tak ya lagi. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah lah. Mohon terus berdoa. Tapi bila dah submit PhD ni, maka kalau kita nak bergerak dengan lebih nyata dan terang-terangan ni, tak ada masalah lah. Jadi maknanya pihak pentadbiran pun tak boleh nak cakap apa dah lah. Sebelum ni maknanya kalau kita maknanya tak perform, tak siap tu, mereka akan menerima itu sebagai kita buat kerja luar berbanding kerja hakiki kan. Dalam itu pada persepsi mereka lah. Pada persepsi kita, ini kerja hakiki kita. Yang itu asbab saja. Tapi dia berbeza persepsi. Jadi mereka tak salah, saya pun tak salah. Ataupun saya benar, mereka tak salah. Mereka benar, saya tak salah. Macam itulah kan. Dia persepsi. Orang memandang hidupnya bagaimana. Tapi betul lah, kedekanan dengan tanggungjawab yang Allah berikan padanya memang kena tegas dengan saya dan sebagainya. Ya, alhamdulillah dengan doa ayah dan bonda, mama dan ayah, dan pasti doa Kak Yang. Setiap hari Kak Yang akan menyuapkan saya bacaan burdah pagi dan petang. Kadang-kadang 3 kali sehari burdah khatam. Dia akan menyuapkan saya. Menyuap. Baca burdah, okey bang, baca burdah tak bang, okey. Macam tu. Jadi maknanya itu asbab lah. Jadi maknanya alhamdulillah akhirnya saya dah submit. Dah submit tu selesai lah. Jadi lepas ni kalau setiap maghrib ke kita nak kuliah ke tak ada hal. Boleh dengan Abang Syam tu boleh fikirkan dah. Lepas isyak ke pukul 10 ke tak ada hal. Saya dah ada pengalaman belajar dengan seorang guru saya pukul 10.30 mula, habis pukul 12, sembang-sembang pukul 1, makan habis balik pukul 2. Lepas tu esok pagi kalau larat kerja, kalau tak larat kerja juga. Macam tu. Jadi kalau saya buat benda yang sama, maksudnya saya dah melalui perkara itu, insya-Allah. Barakahnya lain. Belajar waktu malam ni lain. Belajar ilmu waktu malam lain. Tapi kalau kena track dia, kalau off track bang, memang ngantuk lah. Kalau kena track dia tak ada rasa ngantuk. Macam itulah. Lepas tu mohon doa agar terbuka hati mereka untuk mengembalikan elemen tauhid dalam sistem pendidikan. Bayangkan cikgu-cikgu sekolah itu dengan sektor bahagian pendidikan Islam tu, di setiap daerah dia buka ilmu ni, daripada kecil lagi anak-anak kita telah ditanam dengan asas tauhid. Maka mudah-mudahan generasi yang akan datang tu berubah, tak jadilah macam generasi kita ni. Taklah jadi macam generasi bonda-bonda kan. Waktu zaman muda rambut saloma, dah tua-tua rambut dah tak elok begitu macam lawak je. Jadi tak jadilah. Mudah-mudahan kita tauhid, asas tauhid dulu. Dan saya dah nyatakan sebab oleh kerana yang datang tu peringkat KPM, alhamdulillah Allah Taala bagi ruang kat situ. Saya kata sebelum kita nak bagi ilmu tauhid ni, kita kena sedia bekasnya dulu. Bekas ilmu tauhid ni adalah cinta Nabi dengan apa-apa saja kaedah. Macam itulah. Jadi kita dah kongsikan asas-asasnya itu. Sekarang ni kita tinggal doa je lah, mudah-mudahan ada jalan. Dan dengan sifat Allah. Jadi kalau kita beribadat bukan dengan kalau kita beribadat dengan merasai sifat itu milik diri, bermaksud kita kurang adab dengan Allah. Dan ramai orang kurang adab dengan Allah, walau bagaimanapun status keilmuannya, status kedudukannya, status pendidikannya, lantaran tidak memahami ilmu ini, ilmu memandang sifat Allah pada diri. Dia jadi 2 telajak. Satu tolak langsung, ini sifat aku. Itu. Satu lagi telajak apa? Ini semua Allah, aku Allah. Itu dia telajak. Jadi kita kena faham macam mana letak duduk benda ni, dan itu perlukan kepada nur yang kita dapat melalui bimbingan guru. Macam itulah. Okey, habis. Sifat Allah itu menjadi milik Allah, menjadi hak Allah. Yang menjadi pelaku dalam ibadah adalah hak Allah. Manusia terasa la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya melainkan daya dan upaya Allah. Seperti dalam firman Allah, wa ma fa'altuhu an amri, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemahuanku sendiri. Maksudnya kita buat perkara itu dengan kemahuan Allah, dengan sifat Allah, beribadah kepada Allah. Bukan dengan, tidak ada kaitan dengan diri kita pun. Itu pada hakikat. Siapa yang beribadah merasakan itu adalah kemampuan dirinya, orang tersebut tidak lagi menjadi hamba Allah. Tengok tu, lagi teruk Kiai cakap,
garis kat situ, tidak lagi menjadi hamba Allah. Istilah yang kita guna daripada Walid maknanya tidak beradab dengan Allah, tapi tidaklah sampai kata tidak menjadi hamba Allah. Kalau kiai dahsyat lagi ya, dia punya cakap orang tersebut tidak lagi menjadi hamba Allah, amal ibadahnya dibuang dan dilemparkan Allah kerana mengandungi syirik khafi. Na'udzubillah. Garis semua perenggan ni, buat bulat siap. Sebab itulah saya harap orang tak salah faham dengan saya lah bila saya kata tak payah belajar lah kitab-kitab yang lain yang peringkat detail-detail dalam ilmu fiqah tu, yang peringkat detail-detail dalam ilmu Al-Quran dan ilmu hadis tu, selagi tak memahami benda ni. Kalau tak faham benda ni, belajar ilmu-ilmu yang lain itu takkan ada manfaat, akan menjadi penyebab pecah belah. Kalau belajar ilmu fiqah, kita pun sekali tak berfatwa, apa tak? Sekarang ni yang sibuk dekat Facebook, tesis seorang lah yang terkenal juga kat Malaysia ni, maknanya digembar gitu gini. Maksudnya semua nak cari like dalam Facebook, nak cari famous, nak cari share, nak cari bukan lagi kat situ. Sebab apa? Sebab tidak nampak Allah dulu tu. Tapi kita taklah menuduh, tapi ini simptom kita nak kata peri pentingnya. Jadi maknanya kalau ada yang nak minta saya ajar fiqh haji ke kitab apa lagi, kitab fiqh alawiyat ke ahkam sultaniyah ke, maknanya dengan sedikit kita bolehlah nak berkongsi, tapi benda tu takkan ada manfaat selagi tak habis ilmu ni. Gitulah. Jadi kalau macam bonda-bonda ni maknanya tak habis-habis belajar bab puasa, bersuci. Lepas tu bila bulan Muharram sembang pasal Muharram. Bulan haji sembang pasal haji. Bulan korban sembang pasal korban. Tak habis-habis ke? Tak habis. Berapa tahun dah korban ni? Jadi maknanya okey, betul ke? Bolehlah sempena-sempena itu sempena saja, tapi konten bicara mesti sampai ke sini. Kalau tidak, manfaatnya kurang. Itu berlapik. Nak celupa tak ada manfaat. Ikutlah mana yang sesuai dengan diri. Kalau sensitif, ambillah kalam berlapik saya tu. Kalau rasa tak sensitif, ambil kalam yang celupa tu. Ambil masing-masing ambil pada tahap kemampuan masing-masing. Jadi jangan marah saya bagi dua pilihan. Ambil lah. Bagi dua pilihan. Jangan kata ustaz cakap celupa sangatlah. Kalau awak tak mampu nak ambil yang celupa, ambil yang kalam berlapik saya tu. Itulah. Kalau saya tak berlapik, lapik sendirilah. Kalau saya cakap direct sangat tu kan, maknanya kita ada transmitter ke transformer dia. Dia ada maknanya penebat. Kalau saya cakap tu terus terang sangat, kita sendiri buat lapik sendiri supaya hati kita ni tak tergusik sangat. Itulah. Sensitif ke? AL. Adapun ibadah yang disukai Allah adalah ibadah yang bersambung antara diri seseorang dengan Tuhannya. Itu bersambung. Garis tu bersambung. Perkataan bersambung tu garis. Bersambung. Macam mana kita nak merasai menyambung dengan Allah? Sama seperti macam mana kita nak merasai menyambung dengan matahari. Sekarang ni kita rasa menyambung tak dengan matahari? Sekarang ni. Menyambung tak? Atau faham menyambung? Menyambung ni bahasa Indon biasa menyambung. Tak menyambung tu tak menyampai. Tak menyambung, tak connected lah, tak connected. Sekarang ni kita rasa menyambung tak dengan matahari? Jawapannya dia tak ya. Nak kata tak menyambung, ada cahaya. Kalau tak menyambung langsung mesti gelap. Ada cahaya tak? Ada cahaya. Tapi nyata tak? Tak nak nyata lagi, tapi tak gelap lah kan. Nak rasa menyambung dengan matahari macam mana? Pergi tengah padang, matahari duk terik tu, tu. Bila ada cahaya matahari kat sini ni, maknanya menyambung ke terputus kita dengan matahari ni? Menyambung lah, menyambung dengan pancaran cahaya itu. Jadi nak menyambung dengan Allah, Allah juga nur. Allah memancarnya pada mata kepada Nabi SAW. Nabi melimpahkannya kepada sahabat dan sanad sampai guru memancarkan pada kita. Di situ kaedah nak merasai menyambung dengan Allah. Maka mana-mana ibadah yang tidak menyambung dengan Allah tidak disukai Allah, kerana ibadah yang disukai Allah adalah ibadah yang bersambung antara diri seseorang dengan Tuhannya. Jadi kalau dah tak suka, tak nak. Kalau Allah tak suka dengan ibadah seseorang yang tidak menyambung dengannya, Allah nak terima tak terima? Tak terima. Walaupun dalam aspek syariatnya ibadah itu sah dan makbul, tapi untuk Allah terima sebagai pengabdian kita kepadanya, tak. Sebab apa? Tak menyambung.
Itu penting ada guru sebagai penyebab menyambung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita takkan boleh menyambung dengan Allah direct, musnah. Seumpama kita nak menyambung dengan matahari direct, kalau matahari tu kat sini, kita nak menyambung betul-betul kena matahari betul-betul, boleh tak? Tak boleh, bahkan takkan boleh sampai terbakar dulu. Kalau matahari pun begitu, ini kan macam mana pula dengan pencipta matahari? Tidak akan boleh, melainkan dengan tangga-tangganya, lorongnya, dia panggil sanad nur itu. Itu penting kena ada guru. Jadi saya dah terangkan tentang perihal kepentingan berguru itu. Siapa yang dah ada guru, saya ulang balik daripada yang 2 minggu lepas. Siapa yang dah ada guru, kekal dengan gurunya. Siapa yang tak ada guru, boleh cari lagi. Siapa yang sementara nak mencari, tumpang kat sini, tumpang. Siapa yang tak nak saya cari dah, kat sini je, kat sinilah. Yang penting jangan kata kita mengikat jemaah dengan guru kita dan perguruan kita, bukan. Jangan nak kata kita promosi semua orang dengan perguruan kita, bukan. Yang kita promosikan, semua orang kena segera menyambung dengan Allah. Dengan mana-mana guru pun tak ada masalah. Cumanya kalau nak cari, kita doakan segera berjumpa. Kalau nak tumpang, silakan. Kalau nak masuk terus bernaung, ya ahlan wa sahlan. Itu saja. Kalau dah ada guru, sama-sama mendoakan kebaikan. Selesai ya? Faham ya? Wahai umatku, silul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Wahai umatku, sambunglah antara kamu dengan Tuhanmu, nescaya kamu beruntung. Seseorang hendaklah merasakan dalam hatinya bahawa yang mengendalikan ibadahnya itu adalah penyerta Allah di tubuhnya. Garis itu penyerta Allah. Dalam bahasa Arab dipanggil ma'iyatullah. Penyerta Allah, ma'iyatullah. Apa maksud dia penyerta Allah ni? Seperti waktu berdiri terasa didirikan Allah. Waktu rukuk dan sujud terasa dirokokkan dan disujudkan Allah. Waktu menutur terasa dituturkan Allah. Apa lagi? Lebih tegasnya, seorang hamba tegasnya seorang hamba merasakan bahawa Allah mengutus nurnya untuk memerintahkan hak-hak Allah di tubuhnya, melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Garis kat situ, mengutus nurnya. Benda ni semua kita dah bicara ni sebenarnya. Kalau ingat tak ingat, waktu kita kat Masjid Serdang dulu, waktu kita bicara kitab Syariah Hakikat Warna Putih ni, kan, maknanya semua yang ada pada sifat-sifat yang ada pada kita ni, semuanya sifat siapa? Sifat Allah, sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam Allah. Betul? Jadi macam mana sifat itu dipantulkan, dinyatakan kepada kita? Itu dengan melalui pancaran nur. Maksudnya kita ni sentiasa dalam nur ataupun dalam gelap? Tak, kita sentiasa dalam nur. Nur dalam bentuk kudrat, nur dalam bentuk iradat, nur dalam bentuk apa dia? Hayat. Jadi kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan semua yang bergerak, seluruh pembuluh darah, dejutan nadi, degupan jantung, pembuluh dan semua-semua otak, organ-organ semua ni, semuanya itu adalah apa dia? Pantulan nur dengan namanya yang tersendiri. Cumanya dalam kaedah nak memahami dalam prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah, yang utamanya 7 itulah: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam dan sifat ma'ani itu. Jadi itu semua adalah sebenarnya nur. Nur dalam bentuk kudrat, nur dalam bentuk iradat dan sebagainya. Yang kita nak pandang ni apa dia? Nur ini yang kita nak pandang. Nur ini yang kita nak pandang. Nak pandang nur itu perlu pandang dengan apa? Kena perlu pandang dengan nur juga. Apa tak? Yang kita nak pandang kat luar ni cahaya. Nak pandang cahaya yang kat luar ni sehingga nyatalah matahari, aircon, bulan, bintang semua-semua ni, okey, kita kena pandang dengan apa? Dengan cahaya dalam mata kita ni. Kalau mata kita dah tidak ada cahayanya, boleh kita memandang lagi tak? Tak boleh lagi kita memandang. Sama juga bidalannya, nak memandang nur Allah dalam pelbagai nama ini, dalam pelbagai sifat ini, kena memandang nur itu dengan nur. Maka Allah Ta'ala mengutuskan Nabi SAW
menjadi asbab untuk kita mendapat nur, bagi kita memandang nur. Itulah nur ala nur. Jadi untuk mendapat nur, memandang, untuk memandang nur yang dipantulkan ini, kena dapatkan nur untuk menjadi penyebab kita memandang. Faham ya? Pendek kata macam ni lah, ibarat mata. Kita nak pandang, mata kita rabun, nak pandang kita rabun, maknanya kita kena segera memakai spek mata baru kita jelas. Rohani kita ni rabun, kita kena segera pakai spek mata supaya jelas memandang nur Allah pada diri kita. Maka spek mata itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kena pakaikan Nabi dalam jiwa kita. Nak pakaikan Nabi dalam jiwa kita ni dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan cinta. Jadi bila kita cinta Nabi, seolah kita memakai Nabi. Seumpama kita memakai spek mata ni. Jadi bila dah pakai spek mata, yang kita ingat tak spek mata? Orang yang tak pakai spek mata jangan jawab lah. Bila kita pakai spek mata, kita ingat tak spek mata? Ataupun kita ingat yang kita pandang? Kita mesti ingat yang kita pandang. Cumanya bila spek mata kita terjatuh, baru kita teringat mana spek mata aku. Sebab apa? Bila dah ni tak nampak ni, tak nampak ni. Tak nampak ni? Bila dah ni, oh lama baru tergagal spek mata. Terutamanya bila kita bangun tidur. Nak tidur tu, kita dah pejam mata, rasa tak perlu ada spek mata, kita pun letak tepi. Betul? Lepas tu bila bangun tidur, apa perkara pertama kita buat? Sebelum ambil handphone. Sebelum ambil handphone, ambil spek mata dulu, gagal mana spek mata, mana buah bantal lah apa semua. Mi, mana spek mata abang Mi? Mana Mi tahu? Itu dialog pertama. Dia tanya anak-anak, abang Mi mana spek mata Abi ni? Mana Abi tahu? Macam tu lah. Orang yang ada modal, buatlah laser tu. Jadi untuk memandang Allah, spek matanya Nabi. Jadi bila kita dah pakai spek mata itu, kita tak ingat Nabi dah, kita terus ingat Allah, dan itu matlamatnya. Tapi untuk memakai spek mata Nabi itu, kita kena pakai spek mata satu lagi, iaitu guru. Bila kita dah pakai spek mata guru, kita dah pandang Nabi. Bila dah pakai spek mata Nabi, kita pandang Allah. Matlamatnya kepada apa dia? Kepada Allah tadi. Jadi bila kita dah ada guru, jangan tersangkut pada guru tu. Bila kita dah pakai spek mata, jangan tersangkut dengan spek mata ni. Saya sekarang ni, saya sedang memandang cermin ni. Tak nampak saya punya mata juling. Bila saya pandang cermin ni, saya tak nampak lah semua ni. Saya pandang cermin ni. Sebab apa? Cermin ni sebenarnya untuk saya pandang ke depan. Guru adalah untuk memandang Nabi. Nabi SAW adalah untuk memandang Allah. Sudah. Jadi orang yang nak cepat bertauhid, rabunkan matanya. Dan orang yang pakai spek mata sepatutnya sudah sempurna tauhidnya. Tahniah kepada semua yang pakai spek mata. Alhamdulillah saya pakai spek mata. Jadi Abang Teh ni tak tauhid ni, tak ada spek mata. Dia ambil ni, dia potong kat situ, dia masuk dalam YouTube, mati aku. Jadi syarat nak bertauhid kena pakai spek mata. Tapi ini spek mata jasmani, fizikal. Nampak ya? Yang kita sembang ni spek mata rohani. Jadi sebelum sampai kepada guru itu pun kena pakai spek mata lain, iaitu bersifat ibadat, iaitu selawat. Selawat adalah spek mata untuk kita bertemu dengan guru. Dah temu dengan guru, kita pakai guru itu untuk kita memandang Nabi, bersama dengan Nabi, merasai cinta Nabi. Dah kita dah dapat Nabi itu, kita pakai Nabi untuk kita memandang Allah, sehinggalah kita merasai bersama Allah, iaitu sifat Allah tak pisah dengan kita. Sebab itulah kalau sesiapa yang merasai jauh dengan Allah, Allah murka padanya. Sebab apa? Mana mungkin aku pisah dengan kamu? Kamu memakai sifatku, tapi kamu merasai jauh dengan Allah kerana kamu tidak memandang sifatku. Kamu tak memandang sifatku kerana kamu tidak ada nur yang aku utuskan. Nur itu untuk yang nur ini untuk engkau berfungsi. Nur satu lagi untuk engkau memandang nur yang pertama tadi. Nampak tak? Tak tu nampak tak nampak ni duduk leleh helio nampak semua. Itu penting pengajian nur ala nur. Dah sibuk kat sini, barulah kita baca kitab-kitab yang lain. Barulah kita buat kerja-kerja yang lain. Jangan sibuklah dengan politik, melainkan setelah sibuk dengan ni dulu. Dah ada yang ni, politiklah kat mana pun.
Jangan sibuk dengan NGO dan amal Islami, nak pergi ke Boja ke, nak pergi ke apa Turki ke, Syria ke apa ke, melainkan dengan membawa perkara ini. Bukan saya tak bersetuju, bukan saya tak bersetuju dengan yang tadi tu. Dan saya nak katanya apa dia? Dengan benda ni baru iblis tercabar. Baru iblis ada masalah dengan kita. Kan? Ada berjalan tu kan? Siapa yang hidupnya tidak ada masalah dengan iblis, bermaksud dia bermasalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Jadi hidup kita ni kita kena cari masalah. Nak cari masalah dengan siapa? Kena cari masalah dengan iblis. Iblis hanya akan bermasalah. Faham? Iblis hanya akan bermasalah kalau kita dalam perjalanan memandang Allah. Itu. Satu tu saja iblis akan bermasalah dengan kita. Kalau kita politik Islam macam mana pun, amal Islami macam mana pun, sedekah macam mana pun, bantuan kebajikan macam mana pun, tapi tidak dalam proses memandang Allah itu, iblis tak ada masalah dengan kita. Bila iblis tak ada masalah dengan kita, kita akan bermasalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bermasalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermaksud kita dengan Allah macam mana? Confirm bermasalah. Itu bendanya. Jadi pastikan kita ini dalam perjalanan memandang Allah supaya iblis benar-benar bermasalah dengan kita. Jadi sekarang ni kita tengok keluarga kita sekarang, ayah dan bonda, bermasalah tak dengan iblis? Sebelum saya silap, saya dah cakap jawapan dulu. Patutnya saya tanya dulu. Bodoh saya. Kalau saya agak-agak, kalau saya tanya dulu kan, bonda, ayahanda, agak-agak keluarga bonda ni bermasalah tak dengan iblis? Ustaz, saya tak ada masalah Ustaz. Haji dah okey, umrah okey lah Ustaz, from time to time. Anak semua dah solat, menantu pun okey. Kita duduk sebelah masjid Ustaz, kita seorang jemaah. Jadi kita ada buat masjid kita ada buat tabung kebajikan, kita derma sebagainya, okey Ustaz. InsyaAllah Ustaz tak ada masalah. Keluarga saya sakinah. Betul tak itu agak-agak jawapan dia? Cuba tanyalah, sebab dah terbocor rahsia kan. Cuba tanya ke adik-adik yang lain, telefon adik ke kakak ke, aku nak tanya hang ni, hang rasa keluarga hang ni masalah tak masalah? On track. Takkan tak tahu, berjubah, menikop, tolong labu. Nampak tak? Ada tak yang kata, paling-paling bertanya balik, apa maksud masalah tak masalah? Cuba tanya tengoklah. Tanya adik-adik ke, tanya kawan-kawan ke, keluarga kau ni bermasalah atau tidak? Ada on track ke off track? Rata-rata kalau dia kata on track, sebab itulah. Kalau dia kata off track, apa dia? Oi, keluarga aku off track. Awak, bini aku tak solat lagi, aku pun ya tak ya, ngaku je. Anak aku jadi memang off track. Itu ke masalahnya? Bukan. Masalahnya bukan pada kita tak solat, maksiat, bukan. Bukan masalah lagi tu. Benda yang kita nampak sebagai masalah tu sebenarnya bukan masalah. Benda yang kita nampak macam dah sempurna, itu bukan sempurna selagi mana tidak disambung pembicaraannya dengan memandang Allah. Betul tak? Kata-kata mungkin itu jawapan dia. Siapa yang kata tak ada masalah, dia rasa dia dah on track, yang wajib, yang sunat semua dah selesai. Siapa yang kata keluarga dia masalah, sebab apa? Banyak lagi yang wajib, yang tak dibuat, yang haram, yang dilanggar. Kata-kata berhenti kat situ je. Itu bukan indikator iblis masalah dengan kita. Iblis akan masalah dengan kita walaupun kita dosa banyak mana sekalipun, kita tetap memandang Allah dengan bertawad padanya. Itu iblis masalah. Iblis bermasalah dengan kita kalau kita melakukan amal-amal soleh untuk kita mencapai nur untuk memandang Allah, baru iblis bermasalah. Bicara masalah tak masalah iblis ni adalah bicara kita ni pandang Allah ke tidak. Jadi kalau tidak ada pengajian dalam aspek itu, bermaksud kita tidak mengeluarkan diri kita daripada kesukaan iblis terhadap kita. Faham? Maknanya iblis suka kita relax. Awak solatlah jemaah, asalkan awak tak pandang Allah. Awak sedekahlah ke sana kemari, asalkan awak tak pandang Allah. Relax, tenang. Betul? Awak pergilah maknanya dakwah ke sana ke sini,
Asal saja awak tak pandang Allah, dan awak rasa awak berdakwah, awak rasa awak bersedekah, awak pergilah qiyamul lail banyak-banyak, asal saja awak merasai awak berqiyamul lail. Nampak? Iblis tak ada masalah tu. Yang masalahnya apa dia? Kita berqiyamul lail untuk kita lebih memandang Allah dalam qiyamul lail kita. Itu iblis masalah tu. Iblis masalah. Itu seni dia. Jadi dapatkan ilmu ni dulu. Dah dapat ilmu ni, politik lah kat mana pun, NGO lah kat macam mana pun, berniaga lah kat mana pun, ini yang dipesan oleh siapa ni? Kalau Nabi SAW tu dan para sahabat dan para ulama sementara lah lagi, tapi yang pesan ini Sultan Iskandar Shah dalam risalah Iskandar Shah yang ayah punya tu. Yang awal-awal tu dah habis belajar ilmu ni, disebut ilmu ihsan, bertibaranlah apa-apa saja saya baik dan baik. Itu Sultan dulu pesan. Sultan sekarang insya-Allah akan pesan benda yang sama, insya-Allah. Akan pesan benda yang sama. Cuma kena ada proses lah. Kena kita banyak berdoakan mereka, banyak buat al-Fatihah untuk mereka, supaya Allah datangkan asbab yang baik untuk mereka jadi baik. Dan mereka dah baik dah pada peringkat itu. Tapi banyak lagi perlu untuk dibaiki. Gitu je lah. Alright. Boleh faham ya? Seorang hamba merasakan bahawa Allah mengutus nurnya untuk memerintahkan hak-hak Allah di tubuhnya, melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ayahanda bunda, jemaah semua, maksudnya ada dua jenis nur yang Allah berikan pada kita. Satu nur yang memang Allah pantulkan, tanpa nur ini memang tak ada fungsi kita. Tidak ada sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, samat, basar, kalam. Tak berfungsi jasad kita tanpa nur ini. Itu nur yang orang kafir pun dapat, orang Islam sebetulnya. Itu nur. Satu lagi nur yang kita ditaklifkan untuk mengecapinya, iaitu nur Muhammad. Nur untuk memandang Allah, dia panggil nur terpuji. Nur untuk mensyukuri Allah, iaitu nur. Begitu. Jadi nur ini yang kita kena bertali dengan guru tadi tu, untuk kita memandang nur yang menjadi penyebab kita ini berfungsi, di dunia. Maka ada dua jenis nur yang kita perlu kecapi. Dengan demikian rasa keakuan akan hilang, berganti dengan daya upaya Allah. Itulah yang dimaksud beribadah ikhlas semata-mata bagi Allah. Jadi saya bagi bidalan, kalau jasmani kita tak biarkan bertelanjang dengan cara kita memakai baju untuk menutup keaiban-keaiban, rohani kita juga perlu untuk berbaju, dan baju pada rohani adalah la haula wala quwata illa billah. Bukan pada ucapannya. Nanti suami kita panggil, Joya, oh Joya, nanti bang nak pakai baju. Nak pakai baju apa lagi? Rohani. Macam mana? La haula wala billah. La haula wala billah. Itu ke caranya? Bukan. Itu permulaan saja. Bukannya dengan cara menyebut, tapi dengan cara kita merasai dalam pengertian tidak ada daya dan upaya melainkan Allah, iaitu dengan cara kita merasai fakir. Rasa fakir itulah bermaksud kita telah benar-benar dalam hauqalah. Jadi jangan sibuk hanya melafazkan ucapan, tapi tak sibuk untuk merasai kefakiran yang menjadi antipati bagi ucapan la haula wala quwata illa billah. Jangan jadi macam orang Melayu. Orang Melayu dia sebut benda ni bila dia sebut, waktu dia marah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Marah. Itu orang Melayu punya style. Tapi sepatutnya benar, betul lah tu. Maknanya kalau nak marah pun dengan upaya Allah. Dengan upaya Allah aku marah, dan dengan upaya Allah juga engkau buat macam ni. Jadi supaya reda marahnya, bukannya untuk menunjukkan dia marah sangat. Tak, kalau dalam filem-filem nak tunjuk dia marah sangat, la haula wala quwwata illa billah, nak marah sangat. Patutnya kefahaman dia nak marah sangat tu untuk redakan, terus balik kepada segala upaya dan daya upaya itu adalah milik Allah. Letih pula hari ni, sebab semalam terpedaya dengan satu perkara, tak tidur layan.
Ngantuk. Dunia. Tu jangan tanya tu tak masuk dengan pengajian. Itu Abang Abang Teh, Abang Cu, Abang Cik tahu tu. Tu rahsia yang cakap kalau yang malu-malu, keaiban. Tak tidur, semua mata nak set up. Sabar. Salah satu hikmah Allah Ta'ala melengkapi tubuh hamba-Nya dengan berbagai sifat supaya tampak jelas adanya zat Allah yang ghaib, supaya keghaiban Allah itu dapat disaksikan. Garis, supaya keghaiban Allah itu dapat disaksikan. Apa maksudnya? Allah ghaib, tapi ghaib itu Allah nak disaksi. Maka nak menyaksikan ghaib itu dengan nurnya. Kerana ghaib itu Allah pantulkan dalam bentuk nur, maka hanya dengan nur dapat memandang nur itu. Yang telah betul penyerta Allah yang berhimpun pada jasad hamba-Nya. Si hamba merasakan bahawa yang menjadi pelaku adalah wajah Allah. Di sanalah kelihatan wajah Allah tempat kita berhenti. Sesuai dengan ucapan, inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya wajah Allah yang merupakan suatu wajah yang memenuhi langit dan bumi dalam keadaan hanif, suci, musliman, selamat, dan tidaklah aku golongan orang yang syirik. Jadi wajah dekat sini bukan wajah ni ya. Bukan wajah sini ya. Wajah kat sini adalah merasai berhadap-hadapan dengan Allah. Merasai berhadap-hadapan dengan Allah. Dia ada konotasi wajah. Wajah. Kalau kata di muka pintu, maknanya di depan pintu. Kan? Dia ada kan, maknanya dia berlalu, dia pun berdiri di muka pintu. Maka depan pintu lah kan. Dia wajah lah. Maknanya wajah ni dalam dia artinya bukan arti muka ni, tapi artinya lebih kepada apa dia? Berhadap-hadapan. Jadi di mana saja dia berhadap, fa'inama tuwalu fasamma wajhullah. Di mana saja dia berhadap wajah Allah. Ini dia berhadap-hadapan dengan sifat Allah, dengan nama-nama Allah, dengan perbuatan Allah. Okey. Dan semuanya itu untuk jelas menyatakan akan wujud Allah. Itu maksud wajah. Jadi kat sini ada dia punya isyarat dia. Bermaksud sesiapa yang tidak benar-benar merasai berhadap-hadapan memandang Allah, yang mana segala yang ada di langit yang di bumi ini semuanya itu adalah pada menyatakan wajahnya. Siapa yang tidak benar dalam keadaan itu, maka dia adalah orang yang musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah. Setelah bila dia kata, sesungguhnya aku telah menghadapkan diriku kepadanya, jadi ini merasai berhadap-hadapan dengan Allah yang telah mencipta langit dan bumi, suci dan sempurna, suci lagi menyerah diri, suci lagi selamat. Maka lepas dia mengaku dia berhadap-hadapan dengan Allah itu, maka dia kata lantaran itu tidaklah aku ini orang yang mensyirikkan Allah. Dalam arti kata yang lain, vice versa, maknanya keterbalikan daripada makna ayat ini adalah sesiapa yang tidak mencapai merasai berhadap-hadapan dengan Allah, merasai memandang wajahnya, sama ada dalam bentuk perbuatan Allah, nama-nama Allah, sifat Allah, ataupun kenyataan wujud Allah itu. Okey, kalau siapa-siapa yang tidak dalam keadaan ini, yang ini keadaan berhadap-hadapan dengan Allah, maksudnya dia itu syirik pada Allah. Tapi syirik kat sini syirik khafi lah. Syirik khafi. Jadi apa makna kalau kita buat amal Islami yang sebanyak-banyaknya pun tapi kita dalam syirik khafi? Ni kita duk cakap ni pun takut ni. Duk cakap ni takut ni. Time lupa Allah syirik. Mudah sangatlah. Jadi semua orang mengaku susah nak khusyuk, betul? Dan semua orang mengaku ghaflah dengan Allah, betul? Tapi semua orang juga malas malih zikir. Macam ada hal lah dengan iblis. Kita dah mengaku kita tak khusyuk, iblis dah jaga-jaga dah ni. Kita dah mengaku kita selalu lupa Allah, dan kita tahu Allah suruh kita ingat dia sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha zikran katsira. Kita dah tahu dah tu. Tapi iblis ada masalah ni. Iblis dah standby dah. Tapi kita tak datang latihan untuk ingat Allah, maka iblis pun okey. Itulah. Kita takkan boleh nak senang-senang kita ingat kat Allah Ta'ala seorang-seorang kalau tak ada bimbingan guru. Tak akan mungkin.
takkan mungkin adatan wa aklan, takkan mungkin secara adat dan akal. Tapi kalau nak atas Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa ya? Ketahuilah bahawa nur hidayat dari Allah terbahagi pada 3 bahagian. Pertama, nur yang bernama Syia'ul Basirah. Syi'a' dalam bahasa Arab, Syi'a' Shin Ain Alif Hamzah. Syi'a' maknanya pancaran. Syia'ul Basirah, iaitu nur yang memimpin hati untuk mempertalikan segala bayangan benda Allah sehingga menjadi syahid. Syahid ni saksi, persaksian, penyaksian. Yang kedua, nur yang bernama Ainul Basirah, iaitu nur yang diutus Allah sangat dekat dengan hati untuk melakukan musyahadah dalam ibadat terhadap Allah. Okey, syahid ni saksi. Musyahadah ni menyaksikan. Okay, nur pertama Syia'ul Basirah, nur yang memimpin hati untuk mempertalikan segala bayangan benda Allah sehingga menjadi syahid. Maknanya segala perkara yang ada dekat muka bumi ini semuanya syahid, bukti wujud Allah, bukti sifat Allah, bukti nama-nama Allah, bukti perbuatan Allah. Kalau kita tanya, mana buktinya Allah ada perbuatan? Semua yang nyata pada engkau ini semua bukti Allah ada perbuatan. Mana bukti Allah ada nama dan sifat? Semua makhluk Allah Ta'ala ini adalah bukti Allah ada nama dan ada sifat. Dan mana bukti Allah wujud? Semua makhluk ini adalah bukti Allah wujud. Jadi semua alam buana ini adalah bukti pada 4 perkara ni. Bukti kepada perbuatan Allah, nama Allah, sifat Allah dan zat Allah. Itu bukti. Ini pada faham. Di sini tauhid i'tiqadiyah. Di sini tauhid i'tiqadiyah. Itu tepi situ. Tauhid i'tiqadiyah. Yang kedua, nur yang bernama Ainul Basirah, iaitu nur yang diutus Allah sangat dekat dengan hati. Sangat dekat dengan hati. Jadi nur yang pertama tadi itu kalau dekat dalam ke kat luar? Nur yang pertama tadi itu maknanya dia tak menyatu dalam hati. Nur yang kedua ni pula sangat dekat, maknanya hampir. Itulah kecintaan daripada Nabi SAW. Sehingga nur itu diutus Allah sangat dekat dengan hati untuk melakukan musyahadah dalam ibadah terhadap Allah. Sehingga dengan nur yang amat hampir pada hati itu, dia menyaksikan saksi tadi. Faham? Saksi itu adalah af'al, perbuatan, asma, nama, sifat dan zat. Itu saksinya. Itu Syia'ul Basirah. Bila dah ada Ainul Basirah, untuk dia memandang saksi ini, maknanya untuk dia merasai memandang Allah, itu tauhid syuhudiyah, merasai memandang. Kita kena tahu dulu apa yang kita perlu pandang dalam dimensi mana, barulah kita memandang. Kita kena tahu dulu bahawa semua alam ini adalah pantulan yang menyatakan wujud Allah. Barulah kita bila dapat nur itu, kita memandang wujud Allah itu. Kita memandang asma Allah, sifat Allah dan af'al Allah tadi itu. Yang ketiga, nur yang bernama Haqqul Basirah, iaitu nur yang diutuskan Allah masuk ke dalam hati langsung, iaitu ia beristiqamah menuju Allah dengan mantap, tidak peduli dengan gangguan-gangguan yang berupa pujian, tidak pula hirau dengan segala dugaan. Semuanya itu dilaluinya untuk mencapai ahad Allah, mencapai esa Allah, sesuai dengan ucapan ahli ma'rifat, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Jadi nur ketiga ni Haqqul Basirah, sehingga hanya dia dengan Allah, bahkan semuanya adalah Allah. Itulah gara kat situ, semuanya itu dilalui untuk mencapai ahad Allah. Itu point dia, untuk mencapai ahad Allah. Di sini kalau ikut istilah Walid disebut sebagai tauhid wujudiyah. Tauhid wujudiyah ni maksudnya apa dia? Apa saja yang nyata pada zahirnya, semuanya itu adalah wujud Allah, sehingga tidak wujud lagi yang zahir, melainkan wujud Allah tu yang wujud. Boleh faham tak? Boleh faham ni? Risau tak?
Penting ke nak faham? Penting kan? Kalau jawapan saya tak penting, okey. Saya tanya, penting tak penting nak faham? Ramai yang ngangguk. Tapi kalau saya jawab, tak penting nak faham. Tahu tak kenapa tak penting nak faham? Sebab ada yang lebih penting lagi daripada faham. Yang mana Allah boleh je bagi kalau benar kita dengannya, dengan Allah. Yang lebih penting adalah bila ada yang lebih penting, yang kurang penting menjadi tak penting dibandingkan dengan yang lebih penting. Betul? Jadi apa yang lebih penting dari faham? Ahwal, merasai. Itu tak penting nak faham, asal saja balik membawa rasa. Tak penting nak faham bahawa ikan baguk masak merah ni masaknya begini, tak penting nak faham. Yang penting mama dah bawa, kita saya makan dulu ikan baguk sebelum saya tahu namanya baguk. Yang saya tahu selama ni beguk je. Beguk sini, beguk. Saya makan lah kali nak tanya tu takut orang nampak bodoh sangat. Tapi lah kita tanya juga lah dengan Kak Yang, ikan apa sedap sangat ni? Namanya ikan baguk. Orang panggil ikan duri. Lepas tu bila saya pergi tempat orang lain, dia kata ikan duri lain, ikan baguk lain. Udah, lantak. Penting tak penting saya nak faham tu? Adakah saya akhirnya pergi juga cari mana satu kebagukan, mana satu ikan duri, mana satu penting tak penting? Tak penting. Bahkan pasar pun saya tak pergi. Kak Yang dia pergi pasar. Yang penting apa dia? Yang penting Umi abang lapar. Abang nak makan apa? Baguk. Dah. Cara dia masak, daun kari pulai ke nak letak kat situ, daun apa lagi apa? Daun selom ke, apa ke, tak penting untuk saya faham. Yang penting rasa. Jadi itu. Jadi di kalangan orang yang Allah bagi rasa, Allah bagi juga kefahaman. Maka siapa yang Allah Ta'ala bagi kefahaman, dia ada tanggungjawab untuk menerangkan. Tulis. Siapa faham ya? Siapa yang Allah Ta'ala setelah memberinya rasa, Allah beri padanya faham, itu indikator Allah nak dia menyampaikan. Maka tidak jujur cintanya kepada Nabi SAW kalau dia tidak menyampaikan, sedangkan Allah beri dia kemampuan untuk faham. Tapi jangan buat alasan pula, Ustaz, saya tak faham Ustaz, sebab tak sanggup Ustaz nak cakap macam mana ni, saya bukan Ustaz. Ustaz nak suruh saya nak cakap ke orang. Jangan doa bagi tak faham pula. Tak boleh, kita kena doa bagi faham lah benda ayahanda. Dan bila Allah Ta'ala bagi kita faham, selepas Allah bagi kita rasa, bermaksud apa dia? Allah nak kita menyampaikan. Kalau Allah Ta'ala bagi kita faham, kalau Allah Ta'ala bagi kita rasa, tapi Allah tak bagi kita faham, apa maksudnya? Maksudnya kita kena mengajak orang untuk merasai, walaupun kita tidak menyampaikan huraiannya. Faham ya? Dia nak mengajak orang untuk merasai dengan cara macam mana? Mengajaknya untuk bersama dalam majlis yang membawanya untuk merasainya. Antaranya majlis maulid, majlis zikir, majlis ziarah ulama, sama ada ulama yang hidup ataupun yang meninggal. Saya 31 hari bulan ni, saya dapat maklumat ada nak buat kembara ziarah ulama di Kelantan. Sempena cuti merdeka. Ni dengan Kak Yang pun tak sempat nak sembang lagi. Jadi ada orang yang ulama hidup dan ulama yang meninggal. Itu majlis-majlis tu adalah untuk mendapatkan apa dia? Rasa. Bukannya nak trip vacation. Termasuklah juga kita punya umrah bulan 12 ni. Bukannya soal umrah itu hanya dia punya kerangka sahaja. Penting tak penting? Ya penting. Tapi bukan itu matlamatnya. Kita umrah yang bulan 12 ni maknanya untuk mendapat rasa itu. Jadi siapa yang dapat rasa tapi Allah tak bagi dia faham, bermaksud dia kena ajak orang untuk merasai, walaupun orang itu tak faham. Sebab apa? Dia pun tak faham. Tapi yang penting nak mengajak orang untuk merasai rasa itu.
Kita faham tak faham kenapa restoran ni sedap, restoran sana tak sedap, tapi makanan sama? Faham tak faham? Tak faham kan? Apa rahsia orang ni masak sedap, ni tak masak tak sedap? Tak faham kan? Tapi bila kita nak ajak orang makan, kita nak ajak orang makan yang tak sedap ke yang sedap? Yang sedap tadi. Itulah. Itu pada isi perut kembung buncit. Ini pada rohani. Alright. Itu dua. Tiga, siapa yang dah ikut semua ini tapi tak rasa-rasa? Faham ya? Tak rasa-rasa langsung. Apa maknanya? Maknanya dia perlu lihat kembali adabiahnya semasa dalam majlis ilmu itu. Kalau benar adabiahnya, mustahil tak rasa, walaupun tak faham. Dan adabiah itu ada dua, adabiah yang jasmani dan adabiah yang rohani. Adabiah yang jasmani seperti mana yang dimaklumi lah, cara duduknya, cara adabiah yang rohani, datang belajar membawa jiwa bodoh, habis belajar membawa jiwa takzim ilmu Allah. Bukan takzim guru, takzim ilmu Allah. Yang datang belajar rasa bodoh tu, bodoh dengan guru ke bodoh dengan Allah? Rasa bodoh dengan Allah supaya kekal fakir. Datang rasa bodoh tu fakir ke Allah Ta'ala dah. Kalau pulang rasa berbangga, iblis. Masuk universiti tak ada PhD, rasa bodoh. Habis-habis PhD semua tahu belaka, iblis. Masuk dengan bodoh, keluar dengan tawadhu', mentakzimkan ilmu Allah, kekal fakir. Jadi bukannya guru tu hanya cermin pada menyatakan proses itu berlaku saja. Bukan nak kata guru ni mesti pandai semuanya, aku ni mesti bodoh. Bukan soal guru itu. Soalnya adalah merasai bodoh dengan Allah. Kemudian bila guru memancarkan ilmu-ilmu Allah padanya untuk dia rasai, untuk dia pakai, untuk dia bawa balik, maka dia bawa balik mentakzimkan ilmu Allah. Tapi oleh kerana ilmu Allah itu dapat padanya melalui guru tadi, maka dia menzahirkan takzimnya kepada ilmu Allah dengan dia mentakzimkan guru. Dia beradab kepada ilmu Allah dengan dia beradab kepada guru. Maka sebenarnya orang yang mempertahankan adabiah dan takzimnya kepada guru sebenarnya adalah untuk dia mentakzimkan Allah supaya benar fakir dirinya. Ini penting adab. Atau adab apa? Adab zahir dan adab batin. Alright. Itu tiga. Tiga apa dia? Orang yang tak dapat rasa. Yang pertama, orang yang dapat rasa, dapat faham. Maka maksudnya dia kena menyampaikan. Serentak dengan menyampaikan itu, dia akan memindahkanlah rasa dia tu. Alright. Yang kedua, orang yang dapat rasa tapi tak dapat faham, maka dia kena mengajak orang untuk merasai. Dan mengajak orang bukan mengajar, tapi dia mengajak. Tapi awak jangan hurailah sebab awak tak faham. Nanti oleh elok nak merasa tu dia sesat faham pula. Dia bawa ni faham tak faham ni? Kalau bawa tak faham, relax. Kalau bawa jom lah, banyak tanya pula. Jom je, gitulah. Right. Yang ketiga, orang yang tak dapat langsung, rasa pun tak dapat, inikah pula lagi faham. Itu maksudnya kena jaga adab. Paling-paling kalau jaga adab jasmani, adab rohani pun semua dah siap semua, mungkin satu lagi adab yang tak terjaga adalah mendoakan guru dan sanad. Mungkin. Kalau sampai situ pun dah buat juga, tak dapat juga rasa tu, mungkin derhakanya pada ibunya, pada bapanya, dia menzalimi XX-nya. Faham ya? Bekas kawan dia, bekas staff dia, bekas bos dia, XX, mana yang orang-orang pernah ada hubungan dengannya. Ataupun mungkin dia kenyang tapi orang sekelilingnya lapar. Kalau dah buat semua tu juga tak dapat rasa juga, maka itulah rasanya. Faham? Itulah rasanya. Setelah dia akui begitu, dapatlah bahagian dia. Itu seni dia.
Dia jangan duk fikir lah. Kalau kita duk fikir sangat tu tak gerak mana, kita jalan je lah. Tapi jalan pun jangan redah je malang. Jangan redah mandai-mandai. Kena kaedahnya apa dia? Lebih baik salah bertanya berbanding salah buat. Tapi bertanya-tanya sangat pun tak ada juga. Ya ni sebut macam tu lah, nanti ayah anda tanya macam-macam ni mati. Tak boleh. Dia kena agak-agak lah tenang. Sebab itulah maknanya dia kena ke mana pun kena banyak mengikat diri dengan Allah terus, dengan tali Nabi, dengan barokah sanad. Ke mana pun subjek matternya Allah, dengan tali Nabi, dengan barokah sanad. Bukan subjek matternya guru, bukan subjek matternya ilmu, bukan subjek matternya zikir, bukan. At the first place subjek matternya mesti adalah Allah. Okay. Yang keempat, orang yang tak dapat rasa. Orang yang tak dapat rasa tapi dia dapat faham. Nak macam mana buat orang ni? Orang yang dapat rasa tapi dia dapat faham. Dia kena buat macam mana? Macam mana Abang Teh? Orang macam Abang Teh lah. Abang Teh bagi durian sedap. Kita nak pergilah ke Labu dan minta durian. Tapi tak tahu bila nak dapat. Tak tahu ada tak ada lagi durian kat Labu. Murah sikit kot kat Labu. Durian kat sini sekilo RM32. Apa cerita kempunan kita makan durian. Dulu saya waktu musim durian, saya tak pandang lah durian kiri kanan, sebab kebun kita kat Sembang Balak tu bercambah. Saya dulu jual durian pasal malam sampai sakit pinggang berapa tahun. Saya yang pertama bentang tikar, saya yang pertama gulung tikar. Sebab habis. Saya jual tak ada timbang-timbang. Dek durian dek, macam mana kira? Macam mana abang nak? Macam tu je, asal habis je. Sebab abah kata durian ini kita jual sebab nak sonok-sonok, bukannya buat duit tu. Yang penting bagi orang makan. Tapi nak bagi saja tak boleh juga. Hanya tu. Macam mana kira? Macam mana abang nak? Yang ni RM5 boleh adik? Okey. Yang ni RM3 okey. Lepas tu dah kumpul-kumpul tu, boleh dek RM50? Boleh abang. Macam tu je. Timbang tak ada, apa tak ada dah, tikar pun tak ada, letak atas tanah je. Betul. Macam mana abang ambil? Macam tu je. Jual. Tapi dapatlah buat belanja sikit kat Mesir tu. Rasa dah susah sikit. Macam mana Abang Teh? Ingatkan sogok durian dengan kita tanya. Tapi durian Pahang sedap tak? Sedap. Satu tu yang sedap. Satu lagi tak sedap. Maknanya kena bagi lagi. Kalau orang yang tak dapat rasa tapi dapat faham, bermaksud dia kena diam. Kalau dia menyatakan apa yang dia faham tetapi dia tanpa merasai, khawatir dia munafik. Melainkan apabila ada amanah daripada gurunya, melainkan apabila dia ditanya. Tapi untuk dia sendiri, untuk menyampaikan sesuatu, jangan. Sebab apa? Kalau dia buat begitu, dia mengambil jalan susah. Sebab dia tak pakai lagi, dia tak rasa lagi, tapi nak syarah kat orang, maka dia akan lebih lambat untuk merasainya. Dia kena diam. Sehinggalah dia benar-benar bermunajat kepada Allah untuk dia mendapat rasa itu. Kalaupun dia tak rasa lagi, tapi atas kalam gurunya, kalau nak tunggu awak rasa sampai bila awak nak rasa, orang lain macam mana lagi, awak kena sampaikan juga. Maka dia kena buat atas takzimnya pada gurunya, atas adabnya pada gurunya, bukan atas rasa aku ni dah merasai, aku dah okey, maka aku layak menyampaikan. Bukan. Jadi kalau tak ada guru, mudah untuk jadi iblis, memperkatakan benda yang kita tak rasa. Kalau ada guru, ini guru yang suruh sampaikan, aku tak ada apa-apa, ini semua kalangan guru, atas amanah guru, atas khidmat, saya pun tak tahu apa-apa, saya pun tak rasa apa-apa, tapi kalam guru yang sampai kepada saya transferkan begitulah. Kalau ada kebaikan dengan asbab guru, kalau dapat kebaikan pada awak rasa dan awak faham, mudah-mudahan menjadi asbab untuk saya rasa. Itu saja. Jadi kalau tak ada guru, dia cakap juga apa yang dia faham walaupun dia tak rasa, akhirnya apa? Akhirnya dia pretend. Pretend tu apa? Berpura-pura. Dia mendakwa-dakwa bahawa dia merasa.
Di situ bila orang memuji dia, ilmu dia dalam dan sebagainya, maka dia akan lebih hanyut dengan pujian, tidak benar fakir kepada Allah. Nampak tak? Ini penting belajar ada guru. Kalau tak ada guru memang confirm jadi iblis. Ni celupa dah ni. Ni lapik sendiri ya, pendebat sendiri. Transform sendiri. Kalau tak ada guru confirm jadi iblis jiwanya. Sebab Islam ini kemunculannya adalah pada hal ehwal merasai ber Allah, bukannya pada bincang hebat dan bicara dahsyat tentang Allah, bukan. Begitu. Dia kena diam. Dan dia kena bertahan. Melainkan kalau orang tanya. Kalau orang tanya, dia kena jawab. Sebab yang mendatangkan orang tu padanya siapa? Allah. Maka dia kena jawab. Tetapi dia kena nyatakan, oleh kerana engkau dah tanya, aku kena jawab. Atas kalam Nabi, siapa yang berhajat, kita kena sempurnakan hajatnya, kan? Alright. Tetapi aku cakap kat engkau, apa yang aku sampaikan ini, aku sendiri tidak merasai, tolong doa. Dia kena ending dekat situ. Kalau tidak, dia memilih jalan susah dia memilih kaedah susah dalam perjalanannya. Sebab itulah jangan teruja menyampaikan sebelum merasai. Boleh Kak Long? Boleh Kak Lang? Yang saya ingat lah. Kak Teh datang, Kak Teh. Kak Cik datang, Kak Cik. Siapa dia? Kak Ngah. Boleh Kak Ngah? Kak Ngah akan dengar. Dia layan Nasuhah ni kacau sungguh. Dia ustaz peluk kamu tahu. Boleh Kak Ucu? Tapi kita sebutlah abang-abang kita yang banyak bantu kita sebutlah. Siapa kita sebut? Boleh Abang Syukri? Boleh Kak Ijah datang, Kak Ijah. Mana? Tu. Jadi jangan teruja untuk menyampaikan sebelum teruja untuk merasai. Tulis. Jangan teruja untuk menyampaikan sebelum teruja terlebih dahulu untuk merasai. Selepas dah teruja untuk merasai, kita rasa ke tak rasa ke tu tak apalah lagi. Yang penting kita dah bukti kita teruja untuk merasai adalah kita mendampingi guru. Bukti. Awak ni dekat sini belajar kitab yang ni, dekat PG belajar kitab yang sama, kat Shah Alam yang sama juga, awak tak faham-faham, bodoh sangat awak ni. Nampak? Ini drama swasta. Kalau kita nak balas balik, awaklah bodoh. Ini bukan soal faham nak cakap, ni soal nak rasa. Nak rasa begini caranya. Sungguh betul. Orang kata, apa setiap minggu maulid, datang jauh-jauh pergi maulid dengan Habib Abbas kat Singapura. Semata-mata maulid, duduk kat situ, baca benda yang sama juga, qasidah yang sama juga. Apa tak ada ilmu, tak ada bertambah apa pun. Itu bodoh. Dalam bab makan kau boleh fikir rasa. Durian pun ada king lah, 24 lah, 3 rasa lah, apa semua durian tu. Orang nak kejar rasa. Dalam bab berallah tak kejar rasa. Bodoh tak bodoh? Kemuncak kebodohan. Geram ni. Dia orang kata, Syekh maulid tak habis-habis. Maulid sampai bila? Dia tak faham. Kalau orang masih lagi bermain-main dengan duri, bila nak rasa duriannya? Saya sebut durian banyak kali ni. Kalau Balkis ambil perhatian. Kalau Balkis dengan Kak Ngah, Kak Ngah nyorok Kak Ngah. Saya ambil perhatian. Kalau tak tanya Kak Yang. Dah seminggu ni saya punya zikir durian saja. Tajali nama Allah pada durian itu. Kabulan. Lawak je lah ya. Sebab kita semakin berat ni, bicara ni semakin berat, kita sampai dah bicara tauhid wujudi. Tu saya mengarut sikit ni. Tapi dalam keadaan ini, mudah-mudahan siapa yang benar dalam adabiahnya, buka jiwanya, insya-Allah akan dapat bahagian. Jadi sebab itulah kalau kata kitab apa? Kitab ni saya dah khatam. Baca dah khatam banyak 2 kali, lepas tu kat Mekah pun dah khatam, lepas tu daurah tu ikut lagi banyak kaedah, tak ada hal. Bukan soal tahu bukan soal faham, tapi soal rasa. Nak rasa ni kena berdamping dengan guru, kena damping. Dia kalau panggil majlis zikir, jom.
Kalau panggil pergi trafik, jom. Guru pun juga bila mengajak murid-muridnya untuk dia menjadi murid tu asbab limpahan kepadanya, dan limpahan yang Allah berikan kepadanya adalah makanan bagi rohani murid untuk merasai. Nampak tak? Maknanya nur ala nur, kasih tu ya Allah. Itu benarnya. Sebab itulah kalau kita jumpa dengan orang, bila dia memperihalkan tentang guru dia sampai peringkat mengalir air mata dia, maka kena pegang orang ni. Dia takzim guru tu dahsyat. Sebab takkan dapat yang tu, maknanya sampai keluar berjalan, laula murabbi ma'arif tu rabbi. Kalau tidak ada murabbi, aku tak kenal Tuhan. Tu dia akan dahsyat. Sampai guru dia meninggal macam mana pun, dia akan ziarah, dia akan buat haul. Haul tu apa dia? Haul tu berasal daripada kata bahasa Arab haula. Kita pergi masjid hall kan. Masjid hall benda hall ni. Kalau masjid hall Imam Al-Haddad, masjid hall main tok kenali, masjid hall tok Pulau Manis. Hall. Haul ni berasal daripada kataan haula. Haula ni berkenaan, tentang, berkisar, mengenai, tu haul. Ana uridu an atakallama haula al-mawdu' ma'rifatullah. Saya uridu, ingin, an atakallama, untuk bercakap tentang, haula, tentang, berkenaan, mawdu', tajuk. Jadi kalau majlis haul ni maksudnya pada bicara tentang orang itu. Dalam bahasa lain dipanggil majlis manaqib. Manaqib ni bibliografi, ya? Biografi tu. Biografi. tak tubik betul lah. Apa Ucu faham Ucu? Ucu kalau bab istilah kuda dia faham. Kalau bab istilah ni saya yakin tak faham. Apa biografi tu kan, yang latar belakang, hal kehidupan, itu dipanggil manaqib. Jadi kenapa orang buat benda ni? Pada menyatakan aku takkan jumpa, aku takkan rasa, aku takkan memahami tentang Allah kalau tidak ada dengan asbab guruku. Sebab itulah kalau belajar kat Yaman, sebelum nak boleh belajar kat Tarim ke, kat Hadramut ke, selepas ada majlis maulid dan sebagainya, dia akan ziarah semua guru-guru yang hidup dan guru-guru yang telah meninggal dunia dengan menziarahi makamnya, supaya tahu di mana ambilan ilmu ini. Lepas tu bila dah habis belajar, maka dia ziarah lagi. Kalau kat Mesir, mula pengajian kitab Matan Dardir, Kharidah Bahiyah, Matan Tauhid Al-Sunnah wal Jamaah. Imam Dardir ini dia mazhab Maliki pada fiqh, pada akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Maqam dia dekat sebelah-sebelah Masjid Azhar, alik belakang. Jadi mula nak baca kitab dia tu, buat malik dulu kat maqam dia. Dah habis syarah kitab dia tu, baca matan tu dekat maqam dia juga. Apa maksudnya? Maksudnya tahu ambilan ta'zim ini, sumber. Dan mana matan tu Allah dia buat, Allah bagi ilham kat dia satu malam saja. Satu malam saja dia bangun tu, dia terus tulis tu, sampai sekarang menjadi perbahasan dan perbincangan para ulama di Azhar untuk diajarkan kepada umat Islam. Dan saya belajar matan tu sikit, permulaan je. Lepas tu saya buat master kat Jordan. Lepas tu guru tu kata, sebelum ini kali keberapa aku katamkan pengajian ni, buat daurah. Sebelum ni bila aku dah katam ni, maka guruku di Mesir cakap, maknanya tak apalah tu. Tu dah tak semua benda boleh cerita. Tapi nak katanya benda kerohanian ni. Tu ta'zim. Kalau orang tak faham benda ni, jangan kata apa makna kau baca kat kubur pun semua. Apa? Nampak tak? Ni benda rohani. Ada seorang bonda ngadu kat saya, Ustaz, saya ni dikatakan sesat. Sebab apa? Dalam zikir saya tu, saya Al-Fatihah untuk sipulan, Al-Fatihah untuk sipulan, Al-Fatihah untuk sipulan, sebut semua sebut. Maka apa Al-Fatihah ni sesat? Kita buat tesis PhD kita tu jumpa Imam Fakhruddin Ar-Razi, saya kaji tafsir Fakhrul Razi. Ada kata dalam untuk menguatkan roh, kita perlu berhubungan dengan roh-roh. Dan berhubungan dengan roh-roh tu, kita mendoakan roh itu paling perlu dengan Al-Fatihah, supaya roh-roh itu bergabung untuk menguatkan sesama sendiri. Ini bicara rohani. Macam tu. Okey. Apa tadi yang terakhir tadi yang saya suruh tulis?
Jangan teruja menyampaikan selepas teruja daripada untuk merasai, dan bukti teruja kita merasai, kita mendampingi guru. Dan maka pada ketika itu bukan soal ilmu lagi, tapi soal khidmat, soal cinta, soal rabitah, soal bersahabat, begitu. Jadi bonda-bonda ni macam mana nak jalan pun ya tak ya, macam mana pula nak bersahabat dengan nak berdampingi sebagainya semua kan. Caranya dalam majlis ilmu, kemudian bila dengan keluarga, maknanya kita terapkan dalam keluarga kita, khidmat kita dalam keluarga. Kalau masih ada suami, macam mana dengan suami. Kalau masih ada isteri, macam mana dengan isteri, suami isteri dengan anak-anak. Itulah bahagian dia. Okey, jadi itulah bicara kita hari ni. Dah 12.30, cukup dah tu. Nanti kita nak ada baca qasidah pula sikit, sempena mensyukuri kelahiran Abang Ucu Abang Ucu yang ke apa? Ke 50 apa? Dia mudah-mudahan berkat umurnya, bahagia keluarganya, soleh anaknya. Tu Ibrahim tu. Dan juga semua orang yang bersama-sama dengannya. Begitu ya. Jom kita baca ayat ni. Yang surah 14 atas tu, satu tu. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik aqwatana wa barik a'malana wa barik arzaqana wa barik ulumana wa barik zawajana wa barik dhurriyyatina wa barik umurana wa barik hayatana wa barik a'malana wa barik ulumana wa barik sanadana wa barik lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana hayatana fid dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna musyahadah, Allahumma arzuqna musyahadah, Allahumma arzuqna musyahadah. Nawwir ruhana, nawwir arwahana bi nurika ya Allah, bil barakah wal karamah jami awliyaika ya Allah, bi syafa'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi iznika wa ridhaka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirril Fatihah. Taqabbalallahu minkum.